Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil wahm wa akrimna binuril fahm وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وافتح علينا فتوح العارفين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pada pagi yang mulia, pada pagi ini, seperti biasa insya-Allah kita akan langsungkan program kita, akan sambung pelajaran kita yang kita ada setiap pagi, setiap hari daripada jam 9.30 lebih kurang sampai kepada 11 lebih kurang. Maka insya-Allah di sekarang ni, di jalan ni, kita akan mula dengan panggil kitab hadis-hadis yang dipilih di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Maka saudara semua, kemarin majlis yang kedua, maka kita baca hadis yang kedua daripada hadis dalam bab al-ikhlas di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Adapun hari ini sambung daripada situ, insya-Allah kita akan baca hadis yang ketiga daripada hadis-hadis yang dipilih dalam kitab Riyadhus Shalihin. Maka hari ini pun juga kita masih berada di dalam bab, dalam maudhu', dalam huwaqa al-ikhlas lagi. Maka tua kita Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab dia Riyadhus Shalihin, kitab yang sangat barakah, kitab yang sangat tersebar di alam dunia ini. Selepas daripada Quran, tidak ada dah kitab yang paling banyak ditobok, dijual, dan boleh kata ada orang panggil pada gali umur-umur orang Islam, tak ada dah nak seperti kitab Riyadhus Shalihin, tak ada. Selepas daripada Quran, kitab yang paling banyak sekali yang duduk ada dalam umur-umur orang Islam tah muka bumi, sama ada bahasa Arab atau bahasa terjemah kepada bahasa lain, tidak ada dah kitab selepas daripada Quran. Boleh kata pada ghalib umur orang Islam ada ialah kitab Riyadhus Shalihin. Maka jikalau benda yang berlaku tu nak tunjuk di atas satu benda, maka sangat nyata dan jelas bahawa kitab ini dah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuhan terima kitab ini sebabnya sangat-sangat terikhlasnya orang mengarang dia. Maka orang mengarang ni bukan orang biasa, bukan daripada ulama besar, tok ulama hadis, tok ulama fiqh, dan tok wali di masa dia, iaitu Imam Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Sebab itulah satu punca juga yang kita pilih ambil kitab ni, mari muzakarah. Mudah-mudahan dengan berkat tua kitab dan dengan berkat hadis panggil Nabi, kita dapat manfaat, kita dapat benda baik-baik yang membawa kita kepada benda-benda yang baik, sehingganya kita berjaya dunia dan akhirat insya-Allah. Maka saudara semua, saya minta kepada orang yang bersama kita dah lebih kurang dekat 20 orang, kita pakat-pakat share
Nah, supaya ramai lagi orang lain yang akan dapat faedah bersama kita insya-Allah. Dan sama-sama kita betulkan niat kita supaya kita hidup di masa sekarang ni. Nah, orang panggil masa yang kita ada dalam majlis ilmu ni, sama ada saya orang berkecek dan juga saudara-saudari orang yang mendengar, tak sia-sia, bahkan dapat pahala sepenuh-penuhnya. Maka marilah kita betul niat kita. Nah, kita nak dengar agama kerana nak tambah ketakwaan kita, kerana lobo-lobo pahala daripada Allah, kerana nak jadi puca yang orang panggil akan berlaku baik-baik dalam diri kita, dan sebab yang besar yang wa'u kita dapat ridhaan Allah dunia dan akhirat insya-Allah. Saudara semua, hadis pada hari ini bersabda panggil an Abi Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansari. Maka bagi siapa yang ada kitab di depan dia, maka boleh buka, maka ikut kita baca bersama insya-Allah. Radhiyallahu ta'ala anhuma qala kunna ma'an nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi ghazatin faqala inna fil madinati la rijalan ma sirtum masira wala qata'tum wadiya illa kanu ma'akum habasahumul marad wa fi riwayatin illa syarikukum fil ajri rawahu Muslim wa rawahu al-Bukhari an Anas radhiyallahu anhu qala raja'na min ghazwati Tabuk مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر. Allahu Akbar. Hadis hari ini sangat comel saudara semua, iaitu daripada Jabir ibn Abdillah. Saudara semua, sebelum saya nak hurai hadis, maka saya nak royak dulu cara saya nak berjalan di atas baca kitab hadis-hadis yang dipilih dalam kitab Riyadhus Shalihin. Nak royak cara dulu. Caranya, saya akan baca hadis, bahawa lepas tu saya akan berkecek sikit sebanyak tentang rawi hadis, iaitu sahabat. Bahawa lepas tu kita mai hurai isi-isi makna-makna kesimpulan maksud daripada hadis. Bahawa lepas pada tu kita ambil pelajaran yang ada dalam hadis, yang Nabi yang kita boleh ambil faedah daripada hadis tu. Tu cara dia. Baik, saudara semua, tapi pada hari ini sebelum daripada saya nak masuk hurai, nak masuk kecek sikit sebanyak dengan hadis-hadis yang saya baca saat ini, saya suka nak kembali sikit dengan hadis kemarin. Hadis kemarin yang daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, yang Aisyah cerita kepada kita, kata satu masa akan datang, akan berlaku satu orang panggil tentera, satu kongtap yang nak diserang Kaabah. Dan maka bawa mereka itu yang sangat ramai, dan duduk tengah-tengah jalan, duduk daripada pasir, maka Tuhan perintah ke tanah, suruh serang, suruh makan orang panggil kongtap tu. Semua daripada awal sampai kepada akhir mati belakang. Sampai kepada hadis, akhir hadis yang kita baca kemarin dan kita hurai kemarin, dan kita goyak benda-benda, faedah-faedah, pelajaran-pelajaran yang kita boleh ambil daripada hadis yang kemarin. Maka tapi masa kemarin tu dia panggil habis masa dulu, maka satu lagi faedah tertinggal, maka kita sambung hadis kemarin dulu. Lepas tu kita dia panggil mari hurai, mari bicara hadis hak kita baca saat ni insya-Allah subhanahu wa taala. Saudara semua, jadi faedah yang besar satu lagi daripada hadis kemarinnya, nak rakyat kata manusia walau hebat secara mana, walau kuat secara mana, walau ramai secara mana, walau milik apa sahaja, maka manusia tak akan benar dengan Allah. Tak akan benar. Sebab manusia lemah. Sebab manusia tak kuasa. Sebab manusia tidak boleh buat apa-apa jika Tuhan tak kehendak. Maka mereka tentera kemarin dalam hadis yang Nabi riwayat tu ramai,
serta alat senjata yang hebat, kerupme, dan orang pun jumlah orang tu bangga penuh, tidak ada gulawai dah kita katanya. Dan semua lagi apa tu? Lagi runtuhkan Kaabah. Maka kita baca hadis tu kemarin itu, maka terlitah oleh otak saya benda hak berlaku belum pada tu, iaitu berlakunya belum ada panggil tahun Nabi beranak, belum Nabi beranak 60 hari, belum Nabi beranak 60 hari berlaku peristiwa ni. Gapo? Istiwa raja Yaman nama Abrahah. Nah, dia mari dengan tentera yang repang kendaraannya raja yang besar. Tujuannya mari nak menghancurkan Kaabah. Mari. Maka mari siapa dekat-dekat Kaabah, siapa satu-satu kawasan, maka berjumpa dengan Abdul Muttalib. Jumpa dengan Abdul Muttalib, nenek Nabi, ayah bagi Abdullah, cewa bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abrahah kecek dengan Abdul Muttalib, tujuan yang dia mari. Maka masa tu Abdul Muttalib dia ketua Mekah. Nah, dia ketua Mekah masa tu. Nah, maka dia royak, kata dia nak mari buat gapo dan apa tujuan yang dia mari. Nah, nak runtuh Kaabah, nak menghancurkan sebagainya. Maka kata Abdul Muttalib, dia kata bagi Kaabah ada tuai dia dan tuai dia akan jaga. Kaabah ada tuai dia dan tuai akan jaga. Maka ya, tuai akan jaga. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu lepas tu tuai hantar burung dan dibibik di kaki dia batu-batu daripada neraka. Nah, membinasakan Abrahah dan tenteranya semua. Kalau gitu, mari tu masa tu tak ada dah. Pahmik mana saudara semua tentera yang maya rajah ni gak gulawai Allah belah-belah dah. Kalau kuda Allah tak saya masuk dekat dah dengan rajah. Pas lagi pula kalau boleh masuk dekat pun buat apa boleh. Sebab tinggi besar tu. Nak tiken tak siapa menekan panas saja. Tu ya. Nak kata jika kalau berlaku belawai zahir gitu kak, nak benih li orang yang jalan kaki ataupun ngahimah dengan kuda ni, payahlah nak boleh benih tentera dengan rajah. Nah, pas masa tu Mekah tu tak lawai dulu dah serah. Siapakah Abdul Muttalib ni tak boleh nak jaga sebab dia tak kuasa. Kelih kepada Abrahah dan tentera yang mari dengan rajah dengan alat jatuh apa semua tak kuasa. Kalau kacau lawai pun mati free. Sebab tu Abdul Muttalib kata bagi rumah ni ada tuai ya dan tuai akan bercara. Maka juga hadis yang kemarin kita baca, ada tentera yang sangat hebat nak pergi meruntuhkan Kaabah, masa depan yang akan berlaku tak tahu bila, dan Tuhan perintah kepada bumi suruh serak dan mati habis daripada awal sampai kepada akhir. Pelajaran yang besar bagi kitanya saudara semua. Ayat kata kita lemah. Manusia bukan kita tak. Semua manusia lemah belaka. Tak ada siapa boleh lawan Allah. Dan jika berlaku belawai pun kita tak akan benih. Kita Allah semata. Sebab apa? Sebab gerak-geri kita, celak mata kita, dengar kita, berkecek kita, tenaga kekuatan kita, akal fikiran cerdik kita dan nyawa kita semua dimilik Allah, di tangan Allah. Di tangan Tuhan. Itu Tuhan perintah ke tanah. Jika Tuhan perintah so mati sekaligus berguling belaka, boleh jadi. Sebab Tuhan kuasa. Sebab tu, orang yang paling celaka ialah orang yang lawan Allah. Sebab apa? Sebab ia tak ada hari benih. Apakah kita learning ni, saudara semua. Walaupun saya pernah kecek dah, tapi sikit sebanyak. Dia panggil mik dengan semasa. Kita di hari ni masa apa ni? Masa corona. Covid corona. Yang hari ni kaum nama tak buti-buti. Orang hak kena pun kaum nama semua. Dan kemarin sehari dalam bertanding saja 50 orang. 50 orang bertanding saja. Kemarin dulu 40 orang lah jalan saja. Allahu akbar. Kalau kau atas nu kau bakar, kau nentaburi, kau semua perakan, kau nu tak nak raya dah. Kau nu beratus dah. Kadang-kadang beribu, kadang-kadang. Maka
Kita yakin, kita orang beriman, kata semua yang berlaku tu daripada Allah. Maka COVID corona ni satu kumir yang tak nampak kelih dengan mata kepala, kena klong mikroskop songgi nure pala nak bau nampak ibunya, lemahnya tu Nah, tetapi dia jadi tentera Allah tak lemah. Nah, bukan kuat pula dah. Hebat pula dah. Siapa kan dengan sebab kumir yang halah yang lemah ni, nah, wakwi kedah semua kata. Wakwi orang semua menyamut tak apalah kena pakai mask. Wakwi orang semua tak bebas. Wakwi orang semua berasa agung, berasa takut nak pergi ke mana pun orang panggil salah bah. Wakwi kat batu bai buti berjalan. Wakwi masjid katuk. Wakwi kedap jual cing. Wakwi apa semua habis. Supaya hasil negeri sia ni. Hak lak dia nya, hak masuk bertahun-tahun, ratus-ratus ribu juta ialah dengan melalui pelacung kantong tiau. Di hari ni sun sebab apa tak siapa mari. Sebab nak buka takut orang lain hari penyakit. Di dalam ni pun nak ukar lagi. Bagaimana nak buka ke luar masuk? Orang luar pun dia tahu tentang penyakit, dia tak mari juga. Ya, kalau gitu semua tu bergerak jang habis dengan sebab satu ya. Kalau gitu, mana kekuatan Amerika, mana kekuatan China, mana kekuatan semua? Nah, tidak siapa yang boleh ambil benih COVID ni. Dan hari ni, nah, dekat-dekat nak siapa 4 juta orang dah hak mati ni. Dekat-dekat siapa 4 juta orang dah. Nah, dan hak kena tu tak tahu berapa ratus juta hak kena. Walaupun ada hak sial tak ada gapo lah kita katanya. Nah, ya tu. Lepas tu jikalau Tuhan tak ambil klik lagi tentera dia ni, manusia duduk dekat ada rusak lagi lagu tu lagilah. Dan masa depan kau teruk. Sebab apa? Dia tak ada benda ni, kedai pun tak boleh buka. Jikalau buka pun jual tak laku, maka harta kau kurang, rezeki kau sempit. Nah, negara pun kecing, maka kelesian hari ni. Nah, berapa kali dah lepas ku. Dekat hotel hari ni tak tahu berapa puluh juta. Dan bukan sia saja, negara pun sama juga. Kalau gitu ayat kata kita tak akan benih dengan Allah. Sebab tu saudara semua, kita kena tunduk, kena serah diri kepada Allah. Nah, maka hak Tuhan hantar mari daripada tentera dia ni untuk nak dena kita sebab kita jauh daripada dia. Sebab tu jalan yang paling baik sekali kita kembali kepada Allah. Hak tu jalan yang paling baik sekali. Dengan lagu mana? Dengan kita mengaku salah, dengan kita tinggal maksiat-maksiat yang kita dah buat, dengan kita istighfar dan kita berdoa, "Wahai Tuhan, akadkan bala ni." Tu 4 perkara ni hak ni mesti kena buat. Jikalau kita semua ni nak jaga diri, nak selamat daripada benda hak berlaku ni. Yang pertama, kena kembali kepada Allah dengan 4 perkara. Yang pertama, kena mengaku salah. Kata semua yang berlaku ni pucuk daripada kamilah. Sebab dosa banyak. Yang kedua, kena tinggal maksiat kita dah buat tu saudara semua. Dan yang ketiga, kena istighfar, minta maaf, minta ampun. Dia orang ni minta ampun, dosa kau tak ada, kau bersih, maka dia bersih daripada dosa, Tuhan tarik miklik dia panggil pembalah dia hantar mari. Dan yang keempat ialah dengan kita doa kepada Allah dan mengaduhai kepada Allah, tunjuk kelemahan kita dan loba kepada rahmat Tuhan, Tuhan akan cepat-cepat derah-derah bala yang berlaku dengan kita ni. Baik, itu sikit sebanyak hak kita nak hubung kait dengan faedah daripada hadis kemarin. Baik saudara semua. Hadis pada hari ini kita akan bercaranya ialah daripada Jabir ibn Abdillah. Jabir ni seorang sahabat yang mulia daripada orang Madinah, orang Al-Khazraj, orang Ansar. Maka dia ni orang yang banyak duduk sekali dengan Nabi. Nah, jadi masa luar dia tu, dia usaha menghampiri diri dia kepada Nabi. Ini sifat orang butung, saudara semua. Orang yang nak butung, orang yang nak selamat, orang yang nak berjaya dunia akhirat ialah orang yang usaha merapatkan diri dia, usaha ambil diri dia, hidup rapat, duduk dekat, duduk berkawan dengan orang yang baik-baik. Daripada ulama, orang soleh-soleh, para aulia, orang yang baik-baik lah. Sebab apa? Sebab kita duduk sekali dengan dia ni, dia berserah, dia berkesan. Emo kita dapat ilmu dia, emo kita dapat semangat nak buat ibadat seperti dia, emo kita berjuru seperti dia, dia berserah.
Nah, ada dia. Minta widuk ya, dia duduk sama-sama dia bersera. Cerak dia bersera. Nah, di segini ada sikit banyak dia bersera. Maka apakah lagi dia duduk dengan Nabi ni lah. Nabi ni sebaik-baik manusia, setakwa-takwa manusia, sebaik-baik akhlak. Nah, dia panggil pada manusia. Nah, maka semua tu bersera kepada Jabir. Nah, banyak sangat. Nah, sebab tu lepas pada tu Jabir jadi seorang yang sangat-sangat alim di masa dia, sampaikan di Madinah masa tu dialah orang yang fatwa hukumnya. Tu. Itu bocah. Saudara semua. Nah, sebab tu kita kena tiru ni. Kita baca, kita terjemah sikit sebanyak orang-orang yang baik ni supaya jadi contoh bagi kita. Nah, bagaimana mereka itu buat, dapat lagu tu, kita dah buat seperti dia, kita dapat lagu tu juga insya-Allah. Maka apabila kita duduk dengan orang seorang ni, lepas duduk, lepas jumpa, maka ia akan tumbuh satu benda. Apa? Bersera kasih sayang. Bersera. Allahu Akbar. Nah, lepas tu ia ni butuh laginya sebab apa? Sebab yang dia duduk sekali tu Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Nabi sangat-sangat cinta kepada Jabir. Nabi tanya khabar semua sebab Jabir dia susah. Sebab ayah dia mati syahid dalam perang Uhud, ayah dia mati syahid. Nah, maka dia adik ramai 9 orang tersebut, 9 orang lebih kurang adik dia. Dia kena bercara belakang. Nah, kena kerja beratlah pada orang lain lah. Sebab bukan diri seorang ada. Mana dia panggil isteri lagi, maka mana anak lagi, maka adik-adik lagi, kena bercara belakang. Nah, sebab tu tapi walau gitu pun dia usaha cari masa, we ada juga lah hidup hari raya, we ada habuai masa sikit pun tak apa we dengan Nabi. Supaya dapat nur, dapat kesan, dapat cahaya, dapat orang panggil apa? Rasi daripada Nabi mari, dia panggil apa? Masuk dalam jiwa dia. Nah, tambah kasih sayang dia kepada Nabi, semangat dia nak buat ibadat. Dia panggil tambah ketakwaan dia, tambah keimanan dia. Ni duk orang baik, dapat lagu ni duk orang baik. Nah, tu masya-Allah. Lepas tu hari ni kita nak duk orang baik tak payah hari ni. Alhamdulillah daripada nikmat, walaupun diri ni bukan nikmat saja, bala pun ada. Di kita guna. Gapo? Ni terosak iPhone ataupun ikut terosak gapo-gapo. Maka jika kita guna kena cara kita ambil ia jadi sebaik-baik kawan kita. Nah, kita buka dengan orang mengajar, kita buka dengan orang ceramah, kita kelih benda yang faedah yang tambah keimanan kita. Kita buka Quran suara sedap-sedap kita dengar dia. Nah, dengar orang ni mengajar. Nah, butuh besar. Ni kawan, jika kita waktu kena saudara semua. Maka dengan sebab tu tambah keimanan kita, tambah takwa kita, tambah semangat kita nak buat baik, takut kita kepada api neraka, takut kita berseksa kubur. Semua tu baik belaka. Nah, sebab tu bagi siapa yang ada tu guna dia kena cara. Maka tak kala Nabi kasih, maka Jabir kata, saya dengar dengan telinga saya sendiri, Nabi tolong istighfar wik dia. Allahu Akbar. Masya Allah butungnya. Nabi tolong istighfar kepada Jabir. Maka tak pelik saudara semua. Apabila kita berkawan dengan seorang, maka orang tu terlalu baik dengan kita rapat, maka wakna berserah kita, kasih kita kepada dia. Kadang-kadang le doa kita berdoa ke dia. Ini bukan Nabi, kita pun jadi. Saudara pun jadi, saudari pun jadi. Jika kita kasih ke seorang kawan kita, nah, kadang kita doa pak titah rupa yang mari. Titah dia panggil apa? Titah. Ingat ke dia mari. Nah, kalau kita kasih banyak, kau banyak titah. Kalau kita kasih banyak, kau ingat banyak. Maka kadang-kadang ingatlah semaya, ingat waktu doa, ingat waktu makan. Maka semua tu waktu kita berdoa ke dia. Maka ni pun serupa Nabi. Hawa dia duk dengan banyak, duk dengan Jabir, duk dengan dia ni, Nabi kasih ke dia. Nah, kasih tanya khabar sama Jabir bagaimana hari ni, sihat ke dak, bagaimana kerja hari ni, mudah ke dak. Nabi sentiasa tanya khabar, nak tolong dia Jabir sebab dia susah. Maka daripada benda baik yang Nabi buat kepada Jabir, yang bukan hanya banyak lagi, tapi Jabir kata, saya dengar dengan telinga saya dua belah, Nabi minta daripada Allah suruh ampun dosaku. Allahu Akbar. Pada doa Nabi saudara semua, Tuhan terima ke tak? Tak syak dah. Asal tubik daripada mulut Nabi, prok berlaku halu dah. Kalau gitu serotak Tuhan ampun dosa Jabir. Masya Allah, butung dunia akhirat.
Sebab tu saudara semua, usahalah, cari jalan lah, dan berkawan, pisah duduk rapat dengan orang yang baik-baik. Nah, dan wiyabda'awi kita. Wiyabda'awi kita. Masya Allah. Mudah-mudahan dengan sebab dia doa butung berkat dan bertuah kita dunia dan akhirat. Maka dengan sebab banyak jabit dengan Nabi ni, sebab tu ulama lepas pada Nabi mati ni banyak hadis-hadis yang Nabi sapa kepada umat Islam. Kalau gitu bertuah pula dah Jabir. Sebab apa? Sebab hari ni orang ni panas maya ada hadis Jabir. Orang ni panas puasa ada hadis Jabir. Orang ni bak jual beli ada hadis Jabir. Bak rumah tangga ni kau kahwin ada hadis Jabir. Bak orang panggil menggemar buat ibadat ada hadis Jabir. Bak menakuti buat dosa ada hadis Jabir. Kalau gitu setiap bab, setiap tajuk boleh kata 99% ni dalam bab agama Islam semua ada hadis Jabir yang Nabi sapa kepada umat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau gitu boleh kata setiap hari, setiap masa pahala siapa semua kepada Jabir. Sebab apa? Sebab dia menyapakan agama kepada kita hak Nabi nak sapa, tapi Nabi sapa melalui dia. Nah, ani butung saudara semua. Allahu akbar. Nah, masya-Allah yang Tuhan beri, yang Tuhan pilih. Nah, masya-Allah Jabir. Baik. Tetapi hujung-hujung umur dia belum dia mati dah dia orang panggil hilap, orang panggil buta mata dia. Ni pun daripada alamat baik. Nah, alamat baik. Jadi orang dia Tuhan kasih, Allahu akbar. Orang dia Tuhan kasih supaya Tuhan nak angkat peringkat dia. Jikalau tak ada berlaku bala gapo, tak terangkat peringkat dia. Jikalau tidak berlaku uji gapo, tak terangkat peringkat dia. Maka Tuhan kehendak nak dia tinggi lagi peringkat. Ya baik dah ahli syurga dah, comel dah hidup dia. Bagus dah, tinggi dah makam dia. Tapi Tuhan nak angkat lagi. Maka akak hidup mana tu? Sekali dengan Nabi SAW. Maka sebab tu hujung-hujung umur dia Tuhan membutakan mata dia dua belah supaya dia dapat pahala yang besar daripada ujian tu. Padahal hanya was-was semaya tak tinggal mengajar orang, dia mengajar semua baik belum daripada mata dia buta dia buat, masa dia buta pun dia buat. Tapi dia dapat pahala pula diuji iaitu di buta mata. Supaya apa? Supaya Tuhan nak angkatkan dia kepada martabat yang tinggi sekali dengan Nabi dan syurga Isa. Masya Allah. Baik, saudara semua. Allah Akbar. Dan daripada benda yang berlaku dengan Jabirnya, tahun yang kelima selepas Nabi tinggal Mekah pergi di Madinah, hijrah pergi di Madinah, tahun yang kelima dah berlaku peperangan Khandaq. Saudara semua. Jadi Nabi hidup di Madinah setahun lebih-lebih. Tahun yang kedua berlaku perang Badar, dan tahun yang ketiga berlaku perang Uhud. Nah, lepas tu berlaku peperangan, lepas tu tahun yang kelima berlaku peperangan Khandaq. Maka Khandaq ni sebagaimana saya biasa royak belum pada ni, satu nama bagi lubai lah, bagi parit. Nah, kerana Madinah ni satu bandar yang dikeliling oleh bukit, dan setiap pihak, setiap jihad malaikat sebelah ya yang tak ada bukit. Nah, maka di belah ni tempat tak ada bukit itulah yang Nabi perintah suruh sahabat gali ambil daripada kaki bukit ni pergi pada kaki bukit ni. Supaya apa? Supaya nak tahan tak sewi seteru tu boleh serai dengan mudah. Ke bukit dia mau payah nak naik dah ke bukit tu. Nah, tapi ada sebelah lagi tak ada bukit tu gai lubang supaya seru tak boleh masuk. Nah, sebab apa? Sebab peperangan Khandaq ni ramai sangat orang kafir Quraisy dah beri hipung semua kabilah-kabilah supaya nak pergi serai Nabi, dan pakat dengan orang munafikin dalam Madinah, pakat dengan orang Yahudi dalam Madinah. Kalau gitu dalam peperangan ni luar dalam ada berlaku orang nak kena Islam, ada berlaku orang nak bunuh Nabi, nak bunuh sahabat. Maka hak mari likung Nabi tu pun daripada kafir Quraisy musyrikin hak di luar tu, 10,000 orang dah. Dah lagi Yahudi dengan munafikin. Nah, maka masa tu juga orang panggil makin kurang, dunia orang panggil panas, para sahabat duduk dalam keadaan cemas, putus makan apa semua. Siapakah perangan ni dah ni hak para sahabat kena sahabat tu pergi jumpa Nabi, jalan-jalan jumpa Nabi. Jalan-jalan jumpa Nabi. Jalan-jalan jumpa Nabi nak royak tak berani, malu, takut kadang-kadangnya kerencai. Tapi kena orang hak nak tak boleh royak juga. Gapo dia royak saudara semua?
Kata ya Rasulullah lapar. Allahu akbar. Kerja berat kai lubang. Lubang ni dia panggil luas dah kakak 5 meter, dalam kakak dia panggil 3 meter dalam. Patut panjang berkilo. Cuba tak kira saudara semua. Kak tak ada bukti-bukti kali. Nak with death supaya apa takut seteru tu musuh mari serang. Belum pada sudah kali. Allah. Maka siang malam kali para sahabat. Kalau gitu, duduklah keadaan lapar, torok, letih, penat cukup siap. Maka ngadu hak ke Nabi, ya Rasulullah kami lapar. Sahabat. Orang yang mulia, orang yang takwa kepada Allah, orang yang tak buti sembahyang, orang yang banyak ibadat, orang yang banyak baca Quran, orang yang banyak qiyamul lail, orang yang banyak berzikir, tetapi mereka dapat. Kita hari ni makan mewah. Nah, tak butuh. Ada kenderaan lagi, hiduplah keadaan sedar. Tetapi kadang-kadang sembahyang kita dah. Tapi kadang-kadang Quran tak berjumpa. Dan sembahyang malam kau jauh lagi. Dan ibadat kita tak rajin. La haula wala quwata illa billah. Maka ngadu hak ke Nabi, para sahabat semua. Maka nak tunjuk kata lapar sungguh ni setara mana saudara semua, akak selok ke Nabi, selok batu, selok pakaian. Nah di tubuh ni. Tunjuk ke Nabi, tunjuk apa tu? Tunjuk kata di perut ni ada batu dah ikat. Ikat batu di perut, sejuk batu tu takut boleh bantau rasa air lapar tu cengok-cengok tak makan. Nah, bukan kata boleh makan pagi tengah hari tak boleh makan dah. Nah, kadang-kadang jam makan dah tak makan, baru tak boleh makan sampai hari ni, sampai masa tak boleh makan lagi. Sebab tu lapar, sebab tu pergi mengadu hak ke Nabi. Nah, ambil batu ikat saudara semua, cuba tak bayangkan dan khayalkan. Nah, maka Nabi senyum, Nabi suka. Sebab apa? Nabi kata aku lebih lapar padamu lagi. Nah, Nabi kata pun tak ada makannya juga. Maka Nabi selok baju dia, tiba-tiba batu 2 utir di perut Nabi sallallahu alaihi wasallam. 2 butir batu. Sebaik-baik manusia, semulia-mulia manusia Nabi, tapi batu di perut 2 butir, ada batu. Apa tak ada apa nak makan. Itu benda yang berlaku. Maka duk tengah-tengah tu saudara semua, Jabir mari Jabir bin Abdullah mari jumpa Nabi, ya Rasulullah. Jadi Jabir ni sia ke Nabi. Sia ke Nabi, maka dia ada dia panggil apa seekor kambing. Anak lah dia panggil apa? Anak kambing yang halal ya. Jadi kalau sembelih pun makan tak ada sikit sangat ya lah boleh makan. Tapi waknya suasana susah lapar apa gitu sia belah ke Nabi, maka ia pergi bisik dengan Nabi, kata ya Rasulullah, saya dah ada masak di rumah. Nah, daripada kambing yang sangat halal ialah. Nah, maka ya Rasulullah, dia panggil lagi dalam wazahu stagi ke kita boleh masa dah sejil lagi ke 2 jil lagi Rasulullah pergi rumah nah. Dan saya cadai makan sikit kepada Rasulullah. Maka Nabi kata insya-Allah. Maka ia paling klik Jabir. Bahawa yang paling klik kita tak jauh dari Nabi lagi, maka Nabi lahung. Nabi lahung akak suara derah. Nabi lahung goyak kepada semua sahabat duk kerja tu. Hodok kali parik itu. Hodok dia panggil kambing duk kerja sungguh-sungguh tu. Walau berok pun dia panggil tak ada habis semangat tu. Nah, kenapa? Nak kepada redha Tuhan, nak kepada redha Nabi. Hari ini kita nak kepada redha manusia lebih daripada Tuhan. Hari ini kita utamakan dia panggil duit sekut daripada agama. Nah, ini beza sangat jauhnya kita dengan agama. Tak tahunya kita dengan orang yang baik-baik dulu. Maka Nabi kata, wahai sahabatku semua, Jabir pada pergi makan sama dia. Allahu Akbar. Pada pergi makan sama dia. Maka Jabir angkat tangan ni, tak apa lah dia. Allah, sudahlah. Sebab apa? Sebab makan ni tak ada. Makan ni sore 2 orang ya. Jadi dia pada Nabi sore ya. Dan keluarga dia nak makan sikit, lepas tu pergi ke Nabi. Hal lebih Nabi nak makan. Tu ya kosak dia nya. Tiba-tiba Nabi pada semua orang Madinah beribu orang. Allahu Akbar. Tapi sahabat ni tiwa sahabat saudara semua. Walau ia bahasa serabut tapi yakin di dalam. Kata
apa yang Nabi buat tak sia-sia. Nah, Nabi tak memalukan dia. Nabi tak memalukan aku. Nah, maka berlaku benda yang berlaku. Siapa waktu makan, nah, Nabi suruh Jabir ambil kain mari, katuk puyuk. Katuk puyuk, dah maka nyabok di Nabi dan Nabi ceboknya. Nabi kata sahabatku semua buat bekas belakang betul baris. Baris. Dah baris. Tu. Maka masuk sore-sore. Nabi kata bismillah, cebok boh baris. Mari bismillah. 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 Bismillah cebok. Kalau bekas tular tu sepuyuk. Nah, maka ada siapa nak tambah lagi. Sebab kita kena guna air banyak. Mari bismillah. Mari bismillah. Mari bismillah. Jabir tu pasti sudah habis makan ni. Habis makan ni. Tak ada makan dah aku dan keluarga aku. Nah, baik. Lepas tu semua dah makan kenyang belaka. Terima kasih belaka kepada Jabir. Nah, dan lepas tu buka puyuk, maka balik masak tu duk patullah. Duk patullah tak kurang-kurang pun. Nah, ini daripada mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saudara semua, itu sikit sebanyak yang kita royak dah benda yang berkaitan bersangkut paut dengan seorang sahabat yang mulia yang nama Jabir bin Abdullah, seorang sahabat yang sangat hebat yang mulia. Baik. Maka Jabir ni ia cerita kepada kita benda yang berlaku dengan diri sendiri semasa dia duduk sekali dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa Nabi Jabir kata? Dia kata, "Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam." Satu ketika pada suatu hari, satu kali itu kami Jabir ni dan orang lain lagi lah, kat saya dan kawan-kawan saya daripada sahabat lagi yang ramai ni bersama Nabi, duduk sekali dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin, pada satu peperangan. Jadi satu kali yang Nabi keluar pergi perang, Jabir kata kami bersama Nabi. Saya dan sahabat-sahabat lain bersama Nabi. Nah, maka kami duduk berjalan supaya pergi tempat perang tu. Nah, maka perang ni bagi boleh di perang Tabuk. Perang Tabuk ni ialah berlaku pada tahun yang ke-9. Jadi belum Nabi mati setahun lebih-lebih berlaku peperangan ni. Nah, maka Nabi kata, maka peperangan ni satu peperangan yang masa berlakunya udara panas. Udara panas, kenderaan tak ada sikit sungguh. Makan ni putus. Tiga-tiga tu bercampur semua. Makan ni putus. Tak ada sungguh-sungguh, sikit sangat yang ada. Dan kenderaan pun sangat sikit. Udara sangat panas. Lepas tu jauh. Allahu Akbar. Pak perkara ni hipung semua lepas perangan ni. Allahu Akbar. Sebab tu ramai orang yang tak pergi perang dalam peperangan ni. Lebih-lebih lagi munafikin tak siap pergi. Sebab apa susah nak pergi lagu mana? Orang tak berimeh. Nah, tak akan buat benda hak baik ni. Sama ada ringan dan berat. Dia bukan masalah gagah. Dia bukan masalah sihat. Dia bukan masalah orang panggil pun duit banyak. Peringkat tinggi tak. Ia masalah email betul. Dan email tak ada. Umur duduk dekat masjid pun tak kenal masjid. Tapi orang yang email ada, walau jauh berkilo pun dia mari kepada masjid. Walau yang tidak ada kenderaan sekali pun berjalan kaki, dia pergi kepada masjid. Jikalau email dia ada, email dia kuat. Kalau email tak ada, email kurang, email nak mampu, nah, sejekan dengan masjid pun tak naik masjid. Bahkan saya kelih dengan mata kepala saya ni, saudara semua, orang yang duduk tidur dalam masjid ini, ada beberapa orang saya kenal. Nah, tak kena rakyat lah masjid mana, tapi saya biasa kelih. Dan kelih bukan sekali dua, tak banyak kali. Boleh ulang-ulang. Nah, duduk dalam masjid, duduk tidur dalam masjid, tapi bawa pergi orang bed turun. Dan tak semayang. Allahu Akbar. Nak ayat kata,
Bukan kata orang panggil apa ni, duk dekat boleh buat, duk jauh tak boleh buat. Tak. Ia bukan bersangkut paut dengan dekat dah jauh. Sangkut paut dengan email. Juga orang yang duit banyak. Duit banyak, maka tak habis dah. Kalau bui pun orang panggil tak habis lagi duit dia. Tapi tak bui je kalau email tak ada. Jika email kurang, ia perasa kata ia berasa mari bakal basau saya kepada harta benda, baik dia buat benda lain daripada bui kepada benda ni. Dia bui pak tak boleh gapo rugi pri. Lagu tu. Dia mari pasal yang macam-macam. Tetapi orang yang email ada, walaupun tak ada nak makan pun dia bui lagi ke orang. Utama kat orang lain daripada diri dia sendiri. Walau dia berapa tak apa, orang lain boleh makan. Ni orang email ada. Allahu Akbar. Maka sebab lagu tu wakwi dia panggil apa? Cari alasan macam-macam tak segi perang. Nah, maka Jabir kata, bawa tengah-tengah duk jalan. Nah, maka lepas perang ni kuda seekor kenderaan esa ni tukar 3 orang. 3 orang. Nah, 2 orang berjalan ni naik. Jalan-jalan lagi siapa ya buat masalah sejar ke? Hak ni naik pula, hak ni turun. Gitulah maka gile. Nah, sejar sore lepas tu gile lagu tu lah. Nah, sebab apa? Kenderaan tak ada. Pasal tu. Siapakah Abdullah ibn Rawahah, ia cerita dalam peperangan ini, ia berjalan wak ngah jauh, wak ngah udara panas, susah. Nah, siapakah berjalan ni cabut kuku kaki. Kuku kaki bercabut. Allahu Akbar. Kena mereka air buruk baruk kaki. Sebab apa? Nak jalan sambung tak gerak. Sebab apa? Selipar ni hancur habis. Siapakah bercabut kuku kaki, jab darah kaki. Tapi para sahabat rela. Nah, kerana apa? Nak kepada redaan Allah Subhanahu wa taala. Saudara semua, kita hari ni tak berhajat kepada orang panggil apa. Selipar molek lipat kita. Tak nak berjalan dengan mutu lah tu, dengan sikap tu sejik. Nah, Allahu Akbar. Baik. Maka Nabi kata, tengah-tengah duduk berjalan, Jabir dekat Nabi. Maka Jabir episode dekat Nabi semua. Nah, maka Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, "Inna fil madinati", sesungguhnya di Madinah tu, di Madinah Al-Munawwarah tu, hak kami tinggal mari. Jadi bukan semua sahabat boleh keluar pergi perang ni dak. Ada orang uzur, ada orang macam-macam. Nah, hak keluar tapi banyak ke keluar lah. Dan orang munafikin tak siapa keluar. Nah. Inna fil madinati la rijalan. Sesungguhnya di Madinah tu ada beberapa orang. Masirtum masira. Kamu tak berjalan, tak sejakah pun di atas jakah-jakah yang kamu guna dalam medan jihad ni. Nah, maka setiap jakah yang berjakah oleh yang keluar pergi jihad ni pahala. Sejakah pahala hapus dosa, jakah pahala hapus dosa, dapat darajah. Dan bukan jakah biasa, dak pahala besar mana-mana, besar sungguh-sungguh saudara semua. Nah, bukan jihad dak. Pergi semaya masjid pun sama ya. Di masjid. Nah, orang yang berjalan tu, satu jakah Nabi kata, Tuhan wi pahala so, buai dosa so, akak satu darajat. Nah, jakah pula dapat pula pahala so, dibuai pula dosa so, patut akak pula satu darajat. Maka begitulah, banyak mana jakah kita daripada rumah kepada masjid, sara itulah Tuhan bagi pahala kepada kita, sara itulah Tuhan buai dosa daripada kita, sara itulah Tuhan akak darajat. Sebab tu para sahabat dulu tomok dan lobo kepada benda ning siapakah kena orang hak duk di tepi masjid tu nak pindah rumah tu, nak pindah pergi buat jauh daripada masjid. Sebab apa? Lobo-lobo kepada pahala. Allah, sebab tu orang ada iman ada dah. Orang ada iman sihat, orang ada iman ragah, orang ada iman sempurna ni. Masya-Allah sungguh. Nah, tapi sebaliknya pula orang yang iman kurang, orang yang iman tak sihat, iman yang sakit ni kadang-kadang benda boleh buat mudah-mudah tidak boleh buat. Allah, kalau gitu ya Allah, kuatkanlah iman kita ya, iman kami ya Allah. Bagilah rahmat dan taufik kepada kami ya Allah, sebagaimana kamu bagi kepada orang-orang yang kamu kasih sayang, orang yang kamu redha daripada sahabat dan lepas pada sahabat.
dan supaya kami boleh butung sebagaimana mereka itu butung, supaya kamu redha kepada kami sebagaimana kamu redha kepada mereka itu ya rabbal alamin. Maka Nabi kata, kamu tak jakah-jakah pun dalam media perang ni, malaikat orang Madinah tu, tu dia dapat pahala juga. Wala qata'tum wadiya, dan kamu tak lalu satu lembah ke satu lembah. Kamu tak dempang satu tempat ke satu tempat, malaikat secara mana kamu dapat pahala, secara itulah orang Madinah dapat pahala. Padahal orang Madinah susah dah. Tak ada kena keluar, tak ada cabut kuku kaki, tak ada penat letih jalan lepas dari pasir, tak ada kena panas, duduk dalam rumah. Dan tak ada dapat susah ke apa, cuma kurang makan ni, kurang belaka. Tapi nak kata tak susah. Tapi walau begitu pun orang yang susah, yang keluar pergi medan perang, pergi jihad sekali dengan Nabi ni, susah payah, sedekah tu pahala besar. Dan walaupun saudara semua, bagaimana kita rakyat kemarin dulu, bermula pahala besar haluh dicuba berat ringan. Ingat baik-baik. Bermula pahala besar haluh, hebat tak hebat dicuba berat ringan. Jikalau cuba kau berat, maka pahala kau besar. Cuba kau berat, pahala kau hebat. Sebab tu jihad sama-sama jihad, tapi hak ni kurang susah, hak ni sangat susah. Maka hak sangat susah lebih besar pahala daripada orang panggil jihad yang kurang susah. Walaupun pahala jihad sama-sama pahala jihad, tapi besar hala dicuba pula berat ringan. Sebab tu perang Tabuk ni, satu peperangan, satu jihad yang besar pahala nak bergu dengan hak lain. Walaupun dalam perang Tabuk tak berlaku perang sekali. Tak berlaku perang sekali. Nabi dengar khabar kata ada satu kelompok daripada orang kafir dah duk hipung alat senjata, hipung orang untuk nak mari serang, maka Nabi ambil sahabat pergi jumpa dulu belum demo tu mari. Lepas tu demo dengar khabar lagu tu demo lepas klik begitu ya. Tak nak berlaku peperangan dak. Gitu. Tapi pahala jihad penuh dapat. Tu. Kalau gitu nak kata Nabi kata sesungguhnya orang di Madinah tu, kamu tak ada dapat pahala, malaikat mereka itu dapat pahala seperti kamu dapat. Illa kanu ma'akum habasahumul marad. Malaikat mereka itu orang Madinah berserta dengan kamu di segi pahala. Bersama dengan kamu di segi pahala. Tak ada kurang sikit pun. Kamu dapat 1 juta, mereka dapat 1 juta. Kamu dapat 20 juta, mereka itu dapat 20 juta. Kamu dapat ribu-ribu juta, mereka itu dapat ribu-ribu juta pahala. Setara mana kamu dapat, mereka itu dapat setara tu, tak kurang pun. Allahu Akbar. Maka pada riwayat yang lain, illa syarikukum fil ajr. Malaikat mereka itu di Madinah berkongsi dengan kamu pada dapat pahala. Dapat seperti kamu dapat. Saudara semua, Allahu Akbar, besarnya. Lepas tu soalan nak tanya, sebab apa? Sebab apa? Tu sebab apa? Maka datang pada riwayat yang lain, illa wahum ma'ana. Malaikat mereka itu bersama kami, Nabi kata. Di segi pahala tu. Lepas tu sebab apa? Malaikat tak mari. Habasahumul uzur, kerana mereka itu uzur. Sebab ada keuzuran, mereka tak boleh mari. Maka ada Tuhan cerita dalam Quran tentang peperangan ni. Kena orang itu mari jumpa Nabi nak pergi. Tapi dia ni kena naik ke darah, tak boleh berjalan sebab dia uzur. Tiba-tiba Nabi tak izin teriak klik rumah. Nak pergi kau juga, tapi Nabi tak izin pergi sebab dia ada keuzuran. Teriak hati tu nak pergi. Allahu Akbar. Ini Tuhan cerita dalam Quran kepada kita tentang kelakuan sahabat dia panggil semasa berlaku peperangan ni. Mula-mula nak berlaku peperangan ini. Kalau gitu saudara semua, sebab yang buat orang di Madinah tu yang tak ada keluarga sekali-kali, tapi mereka tu dapat pahala tak kurang pun sebab niat. Ini besar ni. Sebab niat. Sebab mereka nak pergi. Sebab mereka nak bersama Nabi. Sebab mereka nak akad la ilaha illallah tinggi. Sebab mereka nak tahan orang yang nak kena Islam. Karena mereka lobo-lobo kepada pahala jihad.
Dia mau nak kepada benda tu, tapi tak boleh pergi juga. Sebab apa? Sebab uzur. Niat tu tempiam. Lobo-lobo kepada pahala. Nak kepada redaan Tuhan. Nak kepada orang panggil apa ni? Nak tunai perintah Tuhan. Niat penuh meniti. Tapi tak boleh buat. Sebab apa? Sebab ada uzur. Tetapi tak buat tu. Tuhan kata, aku tak mengkosongkan kamu. Aku pahala kamu penuh supaya gidah. Ni niat besarnya niat nak rakyat kata saudara semua, nah, saudara-saudari para ibu bapa yang dikasihi sekalian. Nah, sebab tu kita niat lebih baik. Kita membanyakkan niat. Dah nak buat benda baik, nak buat benda baik. Dan niat lagu tu, nah, azam sungguh, niat sungguh, nak buat sungguh, tiba-tiba tak boleh buat, dapat pahala penuh. Tak kurang pun. Nah, ini daripada orang panggil luahnya rahmat Tuhan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu pak kita sekarang lah ni di masa Covid ni misal kata, jikalau kita ni daripada orang yang melazimi masjid, sentiasa pergi kepada masjid, pergi sama-sama setiap waktu, tiba-tiba dengan sebab berlaku orang panggil wabak virus corona, orang panggil sipkau sekarang ni nah, buat dengan bahaya apa gitu gini, dapat keluar arah daripada orang yang bertanggungjawab, cula majlis, nah, tu dia panggil apa, pelakat tu baik, suruh katuk masjid, suruh semaya di rumah dulu, boleh buat jemaah di rumah, buat di rumah, nah, jemaah pun tak boleh lagi. Nah, sementara kelakuan ni dia panggil jikalau tanakan dia panggil dikun, kita dia panggil buka semula. Nah, maka jikalau berlaku lagu ni, kita nak pergi masjid ni, tapi tak boleh pergi sebab ada undang ni. Kita nak pergi masjid ni, tapi tak pergi sebab apa? Sebab dengar kepada perintah ni, jaga keselamatan orang ramai. Maka ambil tahulah saudara semua, kita semaya di rumah pun kita dapat pahala jemaah. Dapat pahala jemaah. Sebab apa? Hati kita nak pergi. Kita nak buat, nak pergi pada masjid. Lobo-lobo kepada pahala. Nah, nak menghidupkan labangan Islam. Nah, tapi tak ada pergi. Sebab apa? Sebab ada undang, sebab ada keselamatan, sebab ada darurah. Nah, maka ketika ni orang yang semaya di rumah sekalipun tak rugi, tak sia-sia, dapat pahala jemaah penuh. Ni nak ayat. Tuhan kita murah. Yang penting niat betul. Juga orang yang orang panggil apa ni? Perempuan misal kata, perempuan yang dia ni hafal Quran. Maka hidup derah setiap hari ni 5 juz. Ataupun 3 juz kita buh gila. 3 juz 10 hari khatam. Kalau 9 juz 5 hari khatam. Kalau apa ni? 9 juz 9 hari dia panggil. Kalau 9 juz 5 hari khatam. Kalau 5 juz dia panggil 9 hari khatam. Begitulah kita katanya. Tiba-tiba dia mari uzur. Mari dia panggil macam dengan dia. Dia tak boleh baca Quran sebab dalam ada keunzuran. Nah, maka berapa hari dia mari uzur, nah, ia dapat pahala daripada baca Quran seperti ia dapat sebelumnya mai uzur. Tak kurang pun saudara. Sebab apa? Hati yang nak baca. Hati nak baca tapi tak boleh baca lah. Sebab apa? Sebab Tuhan haramkan. Tak boleh baca sebab yang uzur. Tapi hati nak. Pas misal kata, hak tu orang mengapa? Orang tak ngapa pun supaya juga. Ada seorang perempuan, nah, ada dia wirid dia. Hari dia ni ia tak dah jadual dia, program dia, kata dia ni usaha nak baca boleh sehari semalam paling tak ada sejuh. Nah, hari. Nah, kena orang 2 juz, kena 3 juz, ada macam-macam berbeza daripada orang ke orang. Nah, kita boleh hak mudah-mudah sejuh kita kata. Paling kurang. Ada. Apa? Dia baca sama sejuh. Tiba-tiba mari uzur. Tiba-tiba tak boleh baca Quran. Maka masa dia main uzur 10 hari tu, dia dapat pahala dia baca Quran 10 juz. Sebab dia tak mari dia baca 10 juz. Dan dia baca sungguh, bukan main-main. Sebab tu masa dia mari pun seperti dia tak mari lah. Pahala baca Quran dia dapat. Saudara semua, Allahu Akbar. Juga dia panggil semaya sunat dia. Yang dia nak semaya ketika dia tak mari uzur, dia tahajud sama paling kurang tak ada 2 rakaat belum kadang sampai subuh. Wah, sama-sama hak tu. Ataupun dia panggil semaya witir, dia panggil 3 rakaat ataupun lebih banyak pada tu. Ataupun semaya sunat lain yang dia semaya kapit waktu.
Dan belum mai zuhur ya mai sunat. Lepas mai zuhur ya mai pula sunat. Sebelum mai asar ya mai sunat dulu. Tu. Jadi ada sunat-sunat lagu tu. Maka mai uzur tak boleh semaya tak lewatlah benda tu dapat pahala seperti dia buat dah. Sebab apa dia nak buat tu? Tapi sebab apa tak boleh buat? Sebab ada keuzur dia buat dia tak boleh buat. Tapi niat nak buat, maka Tuhan beri pahala. Allahu akbar. Saudara semua. Pas misal lagi seorang lagi. Nah, supaya saya nak royak nak nampak gambar. Nak kita faham. Dia panggil faham dengan jelas dengan baik dalam benda yang berlaku ni saudara semua. Misal kata seorang ni, nah, dia ni sama-sama dia bangun malam. Nah, bangun pukul 2 bangun dah dia. Ibadat kepada Allah dah 2:30 belum orang nak bayar subuh ataupun 2 jam. 2 jam belum orang bayar dia bangun, dia semaya, dia baca Quran, dia berzikir, dia berapa lagu tu lah. Nak malam dia buat lagu tu. Sama-sama. Tiba-tiba satu malam tu, nah, tu dia sakit. Nah, dia panggil ataupun dia ni lepas tak leda. Wak ngeletih penat ada kerja yang daruri. Yang wak uya kena gi, lepas tu klik mari lewat, tidur mari pak, azan nak bangun tiba-tiba tak leda, tak jaga. Sebab apa? Sebab penat saja. Tu hewi juga pahala hak you buat sama-sama tu. Sebab dia nak buat tiba-tiba sebab tak jaga ya. Tu hewi pahala. Allahu akbar. Nah, wirid dia semua. Nah. Lagi hak ni berlaku sangat banyaklah. Dia panggil apa? Ni, tak lama dia panggil masuk musim. Dia panggil apa ni masuk dah musim dia, musim boleh haji dah ni. Tapi masa buat tu tak hafal lagi. Sebab dia mula buat tu dengan wukuf daripada Arafah pada hari 9, dia panggil Zulhijjah. Nah, saudara semua. Maka hal ni banyak berlaku di kalangan orang kita. Dan bukan orang kita saja dah, bahkan di negeri-negeri lain pun banyak berlaku juga. Dan bukan sekadar orang Jawi, orang kita Taning, Malaysia, Indo, Brunei, Kening saja dah. Bahkan ke negara Arab pun dah juga berlaku, dan ke Eropah ke mana sekalipun orang Islam juga berlaku. Lagu mana berlaku tu? Jadi perempuan ni daripada benda hak Tuhan dia panggil tulis di atas anak ada daripada perempuan mesti berlaku 90, dia panggil 9,999% ni ialah dia marihi. Dia marihi belaka. Tak ada orang yang tak marihi, walaupun ada tapi tak ramai. Sikit sangat ada orang tak marihi langsung. Ada, bukan tak ada. Tapi dia panggil po 99,999 semua tu marihi belaka. Baik. Dia rupa lagu tu, maka dia ni usaha cari duit yang sangat banyak supaya beli tiket kapal pergi buat haji wa umrah. Nah, buat siapa di Mekah, semaya masjid Nabi berganda 1,000 ganda dengan masjid yang lain. Nah, lepas tu dan semaya di Masjid Al-Haram berganda 100,000 pahala, 1,000 ganda dengan masjid yang lain. Buat amal yang baik di masjid, dalam masjid ke, di kawasan masjid ke, nah, maka lebih berganda daripada buat baik di tempat-tempat yang lain. Sedekah 10 kau di Masjid Haram. Nah, seolah dia sedekah macam mana? 1,000,000 kau di tempat-tempat yang lain. Bergandanya pahala. Tapi tak apalah, hak sedekah tak ada apalah. Kita kecek hak ibadat, hak orang marihi tak boleh buat. Tak boleh buat. Lagu mah? Baca Quran tak boleh baca. Tawaf tak boleh tawaf. Semaya tidak boleh. Tu hak mana hak tak boleh buat tu. Nah. Maka dia ni di sana saya lah. Allahu akbar, saya weh lobo-lobo kepada pahala tu. Pas mari ni mari nak buat ibadat, bukan mari berjalan. Kalau gitu nak semaya wi cukup tak sewi tinggal. Nak semaya Masjid Haram semua tak sewi lupu. Satu waktu pun tak se. Patu masa luar pula nak duduk dalam masjid, nak niat i'tikaf, nak baca Quran. Nah, tapi dia mari, tak boleh buat. I'tikaf pun tak boleh, baca Quran pun tak boleh, semaya sunat pun tak boleh, semaya fardu pun tak boleh. Nah, nak tawaf pun tak boleh. Tak boleh belaka. Sebab tu ramai di kalangan perempuan ni dia pisah, dia usaha beli hubak. Nah, makan hubak supaya tak marihi. Ni benda hak jadi ni. Maka ramai daripada perempuan-perempuan dan pelajar-pelajar yang saya biasa mengajar, telefon tanya, hantar messenger tanya tentang soalan ni. Apa hukum makan hubak tu? Nah, tu boleh tahu tidak lagu mana?
Maka makan ubat supaya tak mari ketika kita di tanah suci Mekah, supaya kita nak duk buat ibadat sempurna oleh masjid haram, tidak ada benda yang mensekat kita. Nah, sempurna masa kita tinggal rumah hari 40 hari tu nak sempurna sungguh. Nah, maka makan ubat tu jikalau doktor bohmo naik pad atau pad jing dia peksak kita, dia kaji apa semua apa, nyata kata makan ubat tidak memberi bahaya apa-apa, maka ketika ni harus makan. Dia tak berdosa, taklah halal. Tapi kalau doktor kata ada bahaya, ada ponkan yang buat rusak masa depan, ketika ni tak boleh makan, bahaya. Tak boleh makan, berdosa makan ketika ni. Sebab tu makan tak boleh makan, kembali klik kepada dia panggil pad naik pad pun tak kira lah. Please kena pergi tanya dia. Dia peksa kita dulu. Lagu mana dia ada pun kaki yang kedak, ada antara kedak. Dia tak ada apa-apa, halal boleh makan. Dia tak ada bahaya apa, maka tak boleh makan. Baik, itu jawapan satu. Tapi hak saya nak beri saya jawab pula lepas tu, dan saya akan nak beri bagi di sini ni, panggil apa? Kita tak perlu makan. Makan apanya? Ubat tu. Makan ubat ni walau doktor kata tak apa pun kan kiang ada cerak. Sikit sebanyak ia ada. Sebab tu hak orang dah wadah tu klik mari pada galiknya, mari tak betul masa. Orang panggil mari darah nak lebih pada biasa, maka nak jadi istihadah, ya macam-macam jadi. Sebab apa? Kan kiang dari kita makan ubat tu. Lepas tu dia tak makan, ustaz, dia tak makan apa? Maka kita tak sempurna lah ibadat kita. Tak boleh semaya penuh dari masjid haram, tak boleh semaya penuh dari masjid Nabi, tak boleh i'tikaf dari masjid Nabi, tak boleh i'tikaf dari masjid haram, tak boleh baca Quran dari masjid Nabi, tak boleh baca Quran dari masjid haram, tak boleh semaya dari masjid Nabi, tak boleh semaya dari masjid haram, tak boleh tawaf dari masjid haram. Nah, maka lupa banyaklah. Nah, saudara semua ambil faham. Dah, tak lupa pun. Sikit mahabuk tak lupa. Sebab apa? Sebab kita pergi sana niat nak buat ibadah. Dan kita azam niat oleh hati ni dia panggil man cerak dah. Kataku apabila sampai di Madinah, aku nak semaya cukup dia panggil berapa hari, dia panggil 5 waktu tu cukup siap. Dan aku nak usaha nak i'tikaf banyak, ada habu i'tikaf ku tu. Dan aku nak main sunat dalam tu pula. Dan aku nak baca Quran dalam masjid Nabi. Tu niat kita lagu tu. Tiba-tiba sampai sana pak mai uzur. Allah tak boleh baca lah Quran masjid Nabi sebab mai uzur. Allah tak boleh i'tikaf lah masjid Nabi sebab mai uzur. Tak boleh semayalah sunat dan fardu dalam masjid Nabi sebab mai uzur. Maka Allah sayangnya saudara semua, ya, akak tak boleh semaya sunat dan semaya fardu di masjid Nabi sebab akak mai uzur. Ya, akak tak boleh baca Quran di masjid Nabi sebab akak mai uzur. Ya, akak tak boleh i'tikaf di masjid Nabi sebab akak mai uzur. Ya, tapi pahala dapat tim penuh ni tak kurang pun. Tak kurang. Pahala i'tikaf akak dapat. Walau akak tak i'tikaf pun. Sebab apa? Akak niat dah nak buat benda tu. Tiba-tiba mari pak dengan bukan kehendak kita. Nah, uzur sebab camping tak boleh buat. Nak buat sangat tapi tak boleh buat. Pahala tu hebui. Apa kita niat kita tu hebui tu. Nah, niat nak semaya sunat, kita dapat semaya sunat dalam masjid Nabi. Maya fardhu setiap waktu, itu hebui pahala kepada kita. Niat baca Quran 3-4 juz sehari dalam masjid Nabi, hak kita niat tu hebui seperti kita baca dah. Kalau gitu tak ada kena makan ubat ke apa. Dan sampai sana tak ada mari, alhamdulillah, maka kita i'tikaf, kita baca Quran, kita buat hak kita niat tu. Nah, kita semaya bercukur, semaya sunat, semaya fardu, dan kita buat apa kita nak buat, hak kita tangcai daripada rumah. Kita sampai sana pun nak buat sungguh-sungguh, nak buat kepada pahala, nak kepada redaan Tuhan. Buat. Tapi buang yang uzur pak, Allah tak boleh buat benda ni, sayanya kadang-kadang menangis kita. Nah, tapi tak boleh buat pun tak apa, Tuhan beri pahala penuh. Sebab apa kita nak buat? Saudara semua. Itu masjid Nabi. Juga mari masjid haram di Mekah. Supaya. Nah, kita niat ke mana? Nak baca Quran masjid haram ni setiap hari paling tak ada sejuh. Paling tak ada. Kadang-kadang sampai 3 juh. InsyaAllah. Nah, lobo-lobo kepada pahala. Nah, itu dia. Dan nak i'tikaf setiap kali masuk masjid haram, aku nak i'tikaf. Dan setiap kali masuk masjid haram ni, aku nak semaya sunat. Nak semaya duha, nak semaya tahajud, nak semaya sunat kapit waktu dan nak semaya fardu setiap waktu selama aku duduk ada sini. Lagu tu niat kita. Mari sampai di masjid haram dan dia panggil apa? Wala tak ada pun dia panggil, dan setiap kali aku masuk masjid aku nak tawaf dulu sunatnya. Nah, lagu tu kita niat.
Bawa siapa di Masjid Haram sama Mekah, kita buat apa kita tangcai nak buat tu. InsyaAllah dengan doa tu, ya Allah, saya niat lagu ni, maka akan tolonglah saya, bagi taufiklah kepada saya, bagi kekuatan kepada saya boleh buat apa saya azam ya Rab, apa saya niat. Tapi Mekah, kita boleh buat sebab tak ada uzur, tak ada apa, buat. Nah, baca Quran wujud ke kita niat tu. Kata tak apa pun tak apa, kita niat dah nak buat lagu tu. Cuba boleh nak buat lagu tu. Tak apa pun tak apa. Kalau siapa comel bagus, tapi usaha siapa? Sebab ikut kita niat. Dan boleh tawaf, mai sunat baca Quran, etika apa semua buat. Lepas tu mari uzur. Tak boleh lah nak tawaf. Tak boleh salah nak etika. Tak boleh lah nak baca Quran. Tak boleh lah nak mari fardu, mai sunat. Tak apa. Nah, tak nak makan ubat, pahala dapat penuh. Mari 10 hari. Kamu tak boleh semaya Masjid Haram 10 hari. Mari 10 hari kamu tak boleh i'tikaf 10 hari Masjid Haram. Mari 10 hari kamu tak boleh baca khatam sekali khatam kalau kamu baca sehari 3 juz. Nah, mari 10 hari kamu tak boleh tawaf dalam Masjid Haram. Sebab kamu main uzur. Tapi 10 hari itu tu hari pahala kamu seolah kamu tawaf setiap hari. Seolah kamu baca Quran setiap hari 3 juz. Kali khatam 10 hari itu tu. Nah, dan salah kamu tu semai sunat, mai fardu tak tinggal-tinggal dan kamu i'tikaf. Pahala dapat sempurna. Saudara semua. Sebab tu mai campaign tak nak makan ubat, Faham? Ni sebab tu hadis ni hari ni alhamdulillah ya top cut. Kau sungsai kita banyak menang. Dan kadang-kadang kita tak buat kita boleh pahala. Sebab niat kita baik. Sebab tu niat ni penting. Saudara semua. Allahu akbar. Dan misal lagi nak cerak nak jelas. Cerak lagi saudara semua. Misal kata orang ni masa muda dia Allah dia panggil kecap-kecing, ada hayawiyah, ada orang panggil apa semua. Dia semaya yang banyak, semaya sunat baca Quran pun orang panggil semangat banyak. Jadi masa muda dia boleh buat ibadat dengan banyak sebab dia gagah. Boy tua masuk marifat, tinggallah. Jadi tak boleh buat seperti dulu. Dulu semaya berdiri, tak boleh semaya dah berdiri. Dulu kita baca semaya orang panggil siapa orang panggil 10 rakaat ni tak boleh semaya dah sikit. Dulu duha 8 rakaat ni boleh 2 rakaat ya tak gerak misal kata. Nah, tapi walau begitu pun tu hawi pahala ke dia seperti dia buat masa muda. Sebab dia nak buat tapi tak boleh buat sebab apa tak gerak. Hati nak buat hati seperti dia buat dulu tapi tak boleh buat sebab dia uzur. Tu hawi pahala seperti dia buat muda. Seperti dia buat masa muda dah. Allahu akbar. Nah. Dan saudara semua Allah. Dan semualah amalan baik, amalan soleh hak kita dak buat, tiba-tiba kita tak boleh buat dengan sebab ada keuzuran. Padahal jikalau tidak ada keuzuran kita boleh buat. Tapi sebab ada keuzuran kita tak boleh buat, maka tu hawi pahala seperti kita buat dah. Misal mana? Misal seorang dia ni dia panggil apa? Berlaku koma tak khabar apa. Duk ICU kita kata. Tak khabar apa. Duk apa hari tu? Dia panggil po 2 bulan dia duk. Lepas tu khabar siap tak ada gapo-gapo. Maka dia 2 bulan yang dia tak khabar gapo tu. Nah, ada. Belum tu gapo dia buat amalan baik, ya ada wirid dia. Ada wirid dia buat sama-sama tu. Pagi dia selawat ke Nabi, pagi dia berzikir, dia semaya waktu di masjid, dia semaya sunat, dia i'tikaf, dia gapo dia buat tu hawi dia seperti dia dah buat dah 2 bulan tu. Padahal tak buat hali. Sebab apa? Dia koma tak apa-apa. Tapi tu hawi. Sebab apa? Sebab kalau tak berlaku dengan dia koma, dia buat benda tu. Ini daripada rahmat Tuhan yang Tuhan bagi kepada kita umat Nabi Muhammad ni sangat luar biasa lah saudara semua. Nah, kalau gitu contoh dan misal banyak lagi lah. Yang pentingnya kesimpulan nak ayat kata pahala ni kadang-kadang bukan mesti kena buat baru dapat pahala, bukan. Kadang-kadang amalan yang kita tak buat tapi kita dapat pahala sempurna jika niat kita kena. Jika niat kita betul, kita dapat pahala. Tapi kena telih lah. Bukan semata-mata niat saja dah. Niat saja, tapi Tuhan boleh buat. Tapi tak buat niat saja. Tak adil lagu tu. Tak adil lagu tu. Hak nak dapat pahala dengan tak ada buat, tapi ada niat saja ni ialah benda yang dia nak buat, benar-benar nak buat,
tapi dia tak boleh buat dengan sebab ada keuzuran. Ketika ni dia dapat pahala seperti dia buat dah, walau dia tak buat sekalipun. Nah, itu ni serup mari. Leh hadis ni nak ajak uli kepada kita, saudara semua. Yang kedua daripada dia panggil faedah dalam hadis ni uzur ni mesti berlaku dengan setiap orang. Nikmat tak kekal abadi. Nikmat dunia tak kekal. Tak kekal bagi sesiapa. Ia ada, dia hilang, dia raih, dia mari. Itu nikmat. Maka daripada nikmat gembira suka. Tapi satu masa hilang gembira, hilang suka ria, berlaku duka cita. Daripada nikmat sihat, maka sihat lama-lama hilang sihat, berlaku sakit. Lepas tu kembali ke sihat semula. Dah kena orang tak kembali sakit, siapa terus, siapa habis nyawa. Dan daripada nikmat kaya, senang dan akan berlaku satu ketika susah pakai. Kalau gitu, semua nikmat dunia tak kekal, tak dawam. Dan bukanlah jenis benda yang ada sama tak hilang, tak, bukan begitu. Tapi walau bagaimanapun sebaliknya, semua bala yang datang ia ada umur dia, dan pada wali umur tak panjang. Sebab COVID yang berlaku ni, walau berlaku pun umur tak panjang, mesti satu ketika ia hilang. Sebagaimana bukan berlaku pada hari ini wabak. Virus bukan berlaku pada hari ini, belum ni berlaku dah masa kita hidup ni, dan belum daripada masa kita beranak sampai kepada masa Nabi ni berlaku dah wabak. Tapi ia ada, ia hilang, ia begitulah cubaan daripada Allah. Nah, kalau gitu keuzuran, sakit demam ini dia panggil satu benda yang Tuhan tulis di atas hamba-hamba dia di atas dunia ni. Sebab dunia tempat cubaan, tak ada siapa selamat daripada cubaan dengan bentuk sakit demam. Nah, ada. Lagi daripada pelajaran saudara semua, amalan hak Tuhan buat kiranya ni ya. Sebagaimana kita ayat kemarin dah. Hari ini takkid sekali lagi, iaitu amalan supaya nak dapat pahala, tak dapat tidak, kena ikhlas. Kena betul niat kita. Maka jikalau tak betul niat kita tak baik, bukan kerana Allah, walau berlaku susah payah, kadang-kadang hampir-hampir nak mati, kadang-kadang berlaku luka penuh tubuh badan, sakit lagu tu sekalipun, tak dapat pahala sikit mahabuk jikalau niat kita bukan kerana Allah. Sebab orang munafikin yang keluar pergi perang dengan Nabi, nah kadang-kadang luka tu yang mati pun ada. Nah ada, walaupun orang munafikin ni dia pisah lari sama daripada keluar perang, tapi kadang-kadang dia keluar ke perang lobor kepada ghanimah, lobor kepada harta perang, sebab dia yakin kata Nabi perang ni benar semua, sebab dia nak pergi tu. Tapi kadang-kadang berlaku lah menyakiti dia tu, berlaku susah payah, panah lah berjalan ni, susah payah hak makan, nak tidur, nak gapo, nak tinggal anak bining, tinggal rumah tangga, tinggal kerja, dan kadang-kadang luka kena nak panah, nak gapo, berlaku tu susah teruk tu. Nah, tapi tak dapat pahala apa-apa langsung. Sebab apa? Sebab dia gitu tujuan nak kepada harta, tujuan tipu saja, bukan kerana Allah. Nah, ada. Sebab tu amalan tidak dikira di segi besar, tidak dikira di segi dia panggil apa hebat tak hebat. Nah, dia panggil tak kira di segi orang puji tak puji, tak dikira segi orang patut percaya atau tak patut percaya, tak kira. Hak tu di akhirat tak kira. Kalau dunia dia dapat, nah tak kira, malaikat kena ada serta dia niat yang soleh, niat yang baik, yang kerana Allah Subhanahu wa taala. Saudara semua, itulah pelajaran kita pada hari ini. Nah, ada. Maka saya bagi tahu kepada saudara semua yang bersama kita ni, nah jika ada soalan apa, boleh tulis
Nah, hari ni ataupun esok ataupun hari yang akan datang lagi ni, masa kita duduk mengajar tu, ada majlis apa boleh tulis soalan tu. Nah, maka hujung-hujung tu insya-Allah kita mari jawab soalan yang ditanya insya-Allah. Baik. Maka klik kepada komen tu. Nah, dia panggil tak banyak mana dan semua tu dia panggil bukan soalan. Nah, maka masa pun dia panggil dah siapa. Maka terima kasih banyak-banyak kepada semua saudara-saudari yang bersama kita daripada awal sampai kepada akhir. Dan sayaฝากกดไลค์กดติดตามกดถูกใจเพจเพจ ilmu agama ni supaya dia panggil apa ni dan usaha hajat lagi kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita kenal pakat mari kod bagiถูกใจกดติดตามเพจ ilmu agama ni supaya kita berpia saya live mula-mula ni dia panggil apa? Lepas tu berpia saya live ni minta ikut share. Sebab apa? Sebab berpia esok ataupun lusa ataupun setiap hari yang kita akan ada majlis macam ni berpia saya mula live tu dia naik bank di pecah kita jika kita buka. Kita boleh klik. Kita mai plat benda baik-baik insya-Allah. Tu. Ramai lagi maka tu kalau bolehlah insya-Allah bakal panggil pokok like kod kita, kod share. Supaya tak luput dia panggil pelajaran kita insya-Allah. Maka akhir sekali terima kasih sekali lagi yang bersama daripada awal sampai kepada akhir. Maka insya-Allah kita dapat manfaat, dapat faedah bersama dan kita yang dengar ni apa yang kita boleh sampai kepada kawan-kawan kita, keluarga kita supaya boleh amal bersama insya-Allah. Maka pada akhir ni soalan pun tidak ada, saya sudahi dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.